I dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back in Parenting Pedas. So hari ni kita ada special guest. Sebenarnya dia sangat special guest, tapi dia juga adalah my good friend. Gitu. Dr. Syahsa Azli, seorang pakar audiologi. Dan hari ini kita akan bercakap tentang anak tak dengar punca, anak tak fokus. Okay. So yes, dah muncul pun Dr. Syahsa. Belum jemput lagi dah muncul. How are you, babe? Alhamdulillah. How are you? Good, I'm good. Tapi hari ni hari ketiga I tak berpuasa, jadi bertenaga lah. Wow. Dia lebih bertenaga. Kelebihan kita sebagai perempuan kan? Yes. Tapi insyaAllah sempatlah untuk menikmati 10 malam terakhir, insyaAllah. InsyaAllah. Can I double check with you kalau if my voice is doubled? Okay, dekat Instagram macam mana? Dekat Facebook rasanya okay sebab I can hear you clearly. Dekat Facebook okay kan? Dekat IG? Dekat IG pun okay? Alright, okay, brilliant. Alhamdulillah. Yes. So, okay, so topik kita hari ni ialah anak tak dengar punca anak tak fokus. Mungkin ada orang macam salah faham bila sekali baca topik tu macam ni anak tak dengar sebab tak dengar ke atau sebab tak dengar cakap ke apa kan. So sebab tu kita jemput pakar audiologi ataupun audiologi tu apa kejap lagi lah Dr. Syahsa akan explain lah apa benda audiologi tu. Dan kita akan ada echo ke? You dengar suara I double tak? I sebab I tak boleh nak I cannot fully mute my Instagram. Okay. Why? Oh, you cannot fully mute now. Okay. Because I can hear. I'm trying to figure out. I can hear my own voice. Okay. Okay, kot. Test. Okay, kot. Sikitlah muka I ni dan ni. Tak adalah filter hujan-hujan. Haruslah. Alright. Okay, sebenarnya ramai yang tak tahu saya sendiri adalah seorang anak yang hearing impaired ataupun mempunyai masalah pendengaran. Jadi walaupun bukanlah macam 100% tak dengar, but saya ada isu masalah pendengaran macam tu, and I even ada kad OKU warna pink tu. Jadi saya sangat boleh secara personalnya saya sangat boleh related dengan topik hari ni. Okay, betapa betul bila kita tak dapat dengar dengan baik, kita tak dapat fokus dengan baik dalam apa pun, bila nak bercakap dengan orang, bila nak belajar dan sebagainya. Dia sama macam penglihatan juga. Kalau orang tu macam partially tak nampak, partially blind lah orang kata kan, macam dia kena pakai cermin mata dulu baru dia boleh fokus, boleh melihat dengan jelas. So sama juga dengan pendengaran. Jadi ada banyak tau macam salah faham yang saya dapat daripada parents. Contohnya macam kenapa anak saya ni tak respon bila dipanggil. Kadang-kadang parents ni rasa macam anak tu macam sengaja je. Macam tak nak dengar, atau bila bercakap dia macam blur katak dia, macam fokus ke tak fokus ni. Jadi bila I suruh dia orang bila I suruh dia orang pergi buat hearing check, kebanyakan ibu bapa macam perlu ke? Macam tak ada pun orang suruh buat, atau betul ke anak aku ni tak dengar ke apa. But maksudnya tak ramai ibu bapa yang merasakan bahawa deria pendengaran ni penting. Lambat dapat detect ataupun tak rasa macam perlu diberi perhatian sama macam mungkin penglihatan atau perkembangan yang lain. Sedangkan kalau betul ada isu dengan pendengaran ni, dia sebenarnya boleh macam memberi kesan kepada macam kemahiran bertutur, speech anak tu, penguasaan bahasa anak tu, lepas tu confidence level anak tu juga, sebab mungkin dia susah nak bergaul dan sebagainya.
So, hari ni kita ada Dr. Syasa Aziz daripada Eartistic Hearing apa nama center you? Eartistic And Balance Center. Eartistic Hearing and Balance Center. Okay. Alright. So Dr. Shah. Should I call you Dr. Shah? Okay. Okay, so Dr. Shah, can you please introduce yourself lah, audiologist ni apa dan apa you buat? Yes, Okay, boleh. First of all, saya nak cakap terima kasih kepada Gigi, kita panggil Gigi Puan Adlin Rajia. Sebab sudi. Oh, okay lah Yang. Thank you Yang sebab sudi panggil hari ni untuk share tentang pendengaran. So kepada semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Syasa Aziz, founder kepada Eartistic Hearing and Balance Center, Ola Oli and juga Kebara Utan. So basically apa itu audiologist? Itulah nanti I cerita lebih-lebih sikit. But right now let's focus on hearing. Okay. Sebagai seorang audiologist, kepakaran saya adalah membantu ibu bapa, anak-anak dan juga orang yang dalam golongan tua, warga emas yang ada masalah pendengaran, masalah vertigo iaitu berpusing dan juga masalah tinnitus iaitu telinga bila seseorang tu dengar macam bunyi berdesing dalam telinga dia, so dia seorang je yang boleh dengar, orang lain semua tak boleh dengar. Okay, so itulah kepakaran saya sebagai seorang audiologist. Dan juga sebenarnya saya sebagai seorang audiologist, saya ni macam gateway kepada semua anak-anak yang ada masalah lambat pertuturan dan bahasa. Kenapa? Sebab sebelum anak-anak tu dilabelkan ada masalah autism dan sebagainya, you kena make sure dia lambat bertutur ataupun lambat perkembangan pertuturan dan bahasa kerana bukan masalah pendengaran. Sebab dia simple je, rubbish in, rubbish out, good info in, good info out, betul? So masalah pendengaran ni dia sangat-sangat invisible disability. So kita takkan tahu sampai kita buat test. So basically audiologist ni macam saya kat Malaysia tak ramai, lebih kurang 500 je untuk kereta satu Malaysia, dan kami ni lah sepatutnya gateway kepada semua anak-anak yang disyaki ada lambat pertuturan dan bahasa. Ini untuk anak-anak lah. Untuk orang dewasa of course lah, semua kita ni yang duduk dalam dunia berbunyi akan ada masalah pendengaran apabila kita capai umur 50 ke 55. Itu sebenarnya orang kata itu normal. Expect lah anda ada masalah pendengaran. Cuma nak sedar atau tak nak sedar ataupun nak terima atau tak terima sahaja. Wow, okay. Kalau kita bercakap tentang about yelah sekarang ni kita dalam parenting punya scope dan kita punya audience pun kebanyakannya adalah ibu bapa yang mempunyai anak-anak mungkin bawah 12 tahun macam tu kan. So sebenarnya sebagai ibu bapa ni seawal usia berapa yang kita sepatutnya peka dengan tahap pendengaran anak ataupun dengan kesihatan pendengaran anak ni, perkembangan pendengaran ni, dan macam mana sebenarnya parents tu nak tahu tanda-tanda awal yang anak aku ni macam kena pergi check ni. Ada tak tanda-tanda awal yang parents boleh jadikan guideline? Okay, so first kali nak tanya dekat you, Jaja nak bagi quiz ataupun kepada sesiapa yang ada hari ni, nak tanya korang rasa bilakah umur pendengaran, bilakah organ pendengaran anak kita ataupun kita terjadi? Dalam kandungan? Yes. Yes, tapi bila? Okay, kita ambil minggu berapa? Tiada Ayu. Minggu berapa? 4 bulan? Okay, betul lah 4 bulan. Hebat. So basically kita punya pendengaran ni sejak dalam perut lagi kita dah boleh dengar. Tapi masa dalam perut kita susah lah nak check kan. So apabila anak itu dilahirkan, haruslah buat ujian pendengaran iaitu newborn hearing screening. So seawal-awalnya kita kena tahu. So first kali ialah of course seawal lahir anak itu, tapi sebelum kita nak cakap pasal macam mana ibu bapa nak peka, macam mana kita nak tahu anak kita ada masalah pendengaran ke, lambat bahasa dan pertuturan ke, I want to share dengan semua orang apakah rupa dalam telinga kita. Boleh tak? Wow, okay, silakan. Okay, dekat Instagram kalau anda tak dapat tengok slide, anda boleh
berhijrah ke Facebook lah. Sebab dekat Facebook Dr. Shah akan sharekan slide. Lebih menarik lah. Okay. Tak boleh nampak tak? Itulah kita punya organ pendengaran. So kita punya, inilah yang terjadinya apabila kita di dalam perut. So sebelum kita dilahirkan dah boleh dengar bunyi dalam perut mak kita kan. So ni luar telinga, ni pertengahan telinga, ni dalam telinga. Lepas tu kita punya pendengaran tak habis kat sini. Dia habis dekat otak kita. Dekat bahagian otak tu sangat penting. Kat situlah proses berlaku. Sebab kat situlah berlakunya anak tu boleh fokus ke tak boleh fokus. Bila dia sampai dekat otak tu lah. Yes, so basically semua sistem ni kenalah sihat untuk anak tu boleh dengar. So dalam yang snail shape ni yang ada macam rupa macam siput ni, kat sinilah ada rerambut telinga yang dipanggil hair cells yang perlulah sihat untuk mendengar, dan dia punya aturan tu macam piano. Ba 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 ba. So setiap part tu macam piano. Yes. Macam piano punya aturan. Sama juga dengan otak kita, dia pun aturan dia sama. So basically, kalau kita kehilangan yang hair cells tu yang tak ada, dan kita akan kehilangan perkataan yang bermula dengan Kalau kita hilang pendengaran dekat tengah-tengah, kita akan tak boleh dengar dan So sangat penting setiap hair cells tu wujud untuk kita boleh dengar, bertutur, bergelak, ketawa, dan juga nak dengar cerita kelakar orang, nak dengar benda sedih, semua tu kena wujud. So soalan dia sekarang ialah kat mana dah unshare kan? Okay, so soalan ni tadi, macam mana kita nak tahu apakah orang kata rupa-rupa awal untuk kita tahu anak tu boleh mendengar, ataupun bila mak bapak kena tahu. Basically kita kena tahu seumur hidup anak kita ni, ataupun at least sewaktu dia dalam jagaan kita, pendengaran dia memang kenalah sentiasa sebaik-baik sempurna yang Allah dah berikan lah. Okay, so kalau anak boleh dengar, apa nama dia, kalau tak sure boleh pergi jumpa, boleh buat ujian pendengaran. So tak kisahlah umur berapa pun. Maksudnya daripada baby? Yes, daripada baby tu. So kita ada newborn hearing screening. So baiknya anak kita dilahirkan, kita terus buat ujian pendengaran. Lepas tu kalau let's say dah terlepas, sebab tak semua hospital ada. So kita bolehlah buat ujian pendengaran dekat masa umur mungkin dah 3 tahun, lagi senang. 3 tahun, lepas tu sebelum masuk nursery, dan sebelum masuk sekolah darjah 1. Kalau rasa-rasa lagi rajin, sebelum nak exam tu semua buatlah ujian. Because ada juga budak-budak yang ada masalah pendengaran bukan sebab hair cells tu, mungkin dia ada cecair kat tengah-tengah ni. So basically kalau boleh sebenarnya kita kena monitor sepanjang-panjang umur anak kita lah. Lagi kalau nak buat ujian. Kalau ujian tu ada lisan, lagi bagus kita buat ujian pendengaran. Wow. Asal macam banyak je benda I baru tahu ni. So basically sebenarnya pendengaran kita ni memang sangat nikmat lah Allah kasih kita sebenarnya. Sebab and kita memang kena jaga. And zaman sekarang ni kita banyak sangat anak-anak yang expose dengan kita banyak sangat expose diorang dengan gadget. Banyak sangat dengan sekarang dengan homeschooling semua pakai headphones. Tadi I told you right, kita semua mungkin ada masalah pendengaran bila kita start umur 55 tahun ataupun 50 tahun. Tapi kalau kita overuse our hearing way earlier, dan kita akan ada masalah pendengaran way earlier. So anak-anak kita ni semua sangat-sangat orang kata high risk of hearing impairment. So WHO pun acknowledge benda ni akan menjadi masalah yang orang kata awal lah. Kalau dulu 50 tahun, lepas ni 40 tahun, macam tu lah. Maksudnya lebih awal lagi masalah tu boleh berlaku disebabkan oleh kita punya lifestyle sekarang. Yes, correct. So lifestyle kita tu boleh, actually kebanyakan masalah pendengaran comes from lifestyle issues and also work. Ini cakap soal dewasa kan, kerja. So kejap lagi. Kita tambah lagi nanti. Okay, babe pula. Babe pun tak apa. So taklah formal sangat kan. Okay. Apa ni,
kan you cakap tadi newborn screening kan. Adakah benda tu, ada tak hospital-hospital yang memang tak kisahlah kerajaan punya hospital ke atau swasta yang memang ada, yang macam lahir je budak tu dia terus buat newborn screening ke kita kena request ke macam mana? Okay, Sebab so idea. majority of hospital sekarang kat Malaysia memang ada newborn hearing screening. Ada 2 jenis, tapi yang penting sekarang ni dah menjadi satu almost kewajipan, bukan kewajipan, basically memang dah jadi keperluan pediatrician dan juga audiology unit akan make sure dan juga ENT akan make sure hospital tu kalau mampu diorang akan ada newborn hearing screening. So I think beginning about 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu memang kebanyakan hospital dah ada pun newborn hearing screening. Especially when kita cakap pasal big hospital kerajaan, itu memang confirm ada. So we have to ask for it ke macam mana? Normally it's part of the screening untuk baby. Lepas beranak tu? Yes. So normally dalam buku pink tu kan, kan kalau kerajaan kan nanti ada dalam tu yang you kena, diorang kena isi dalam tu untuk newborn screening, and it's a aku kata memang rasanya majority of hospital sekarang memang dah ada lah. Anak kita dah besar yang first kan, so obviously time kita anak kita belum universal, sekarang dah jadi universal hearing screening. So memang itu adalah satu gerak apa orang kata one mission and one work that's really good from the government lah untuk hearing awareness program. Okay, sebelum I pergi soalan yang seterusnya, I rasa macam nak entertain satu komen ni lah. Okay, daripada Ika Adriana, lepas lahir memang tak ada newborn screen test. Not sure during that time 2014 tak wajib test tu. Anak saya umur 6 tahun baru operate telinga. Masa umur 4 tahun kami ingat dia autism. Tanya doktor suruh refer hospital lah. And then almost 2 years check up baru decide operate. Right now dah 7 tahun. Sekarang still tak boleh baca. Dah jumpa speech therapist. Dia advise hantar tuition supaya cepat baca untuk catch up. Masa tadika dia tak dengar sangat. Okay. Hishta is Kuantan I'm not sure. I think so. So okay, tak apa. So basically okay, when we talk about intervention kan, kita cakap pasal intervention kan, So intervention ni kita cakap pasal bila sebaik-baiknya kita bila tahu anak kita lambat bertutur, sebaik-baiknya kita kena dia cakap Kelang. Hospital Kelang. Oh Kelang sorry. So jangan 2014. I think 2014 was still the year yang belum universal hearing screening lagi. So memang kita anak-anak awal yang sebelum tu semua memang sedikit tertinggal boat lah. Tapi alhamdulillah sekarang dah ada. Tapi bila kita cakap pasal intervention, memang sebenarnya lagi cepat kita buat intervention, lagi cepat anak kita boleh bertutur. Sebab macam saya cakap tadi, kita dengar daripada perut tau. So bila 6 tahun tak dengar, 6 tahun dia dah hilang ability to learn untuk exercise dia punya auditory part of the brain kan. So basically sebaik-baiknya kalau anyone here yang perasan anak-anak saudara mana-mana yang ada, kita ada window of orang kata critical age of learning. So bawah 3 tahun tu adalah the best time untuk intervene. So nanti Syasha akan share juga apakah orang kata tips-tips untuk tahu anak kita ni lambat bertutur ke tidak. Saat ni lah. So tapi sekarang menjawab soalan kepada puan tadi, memang kita kena intensif rehabilitation. Memang kena, kalau boleh jumpa speech therapist 2 kali seminggu, jumpalah 2 kali seminggu. Kalau boleh buat hari-hari lah buat. Dia kena duduk dalam language rich environment yang memang basically kerja dia mendengar. Sebab dia dah lambat sikit lah dalam membentuk bahasa dan language, tapi pertuturan bahasa, tapi masih tak lambat lagi. 7 tahun boleh lagi. Kena jangan give up je. Jangan give up. Usaha. So kalau perlu nak tanya soalan lagi detail nanti kan, nak cari speech therapist kat mana dan sebagainya, boleh DM I lah, sebab nanti sebab bukan semua speech therapist fokus kepada oral rehabilitation. Sebab speech therapist ada yang handle autism, ada yang sebagainya kan. So insyaAllah boleh bantulah later. Wow, okay. Dekat Instagram ni diorang cakap macam double. Is it double? Itulah aku rasa.
Takkan Okay, macam nak mute-kan I punya suara ni daripada sini. tak, suara siapa yang double? Suara saya ke suara Dr. Shah? Okay. Suara I yang double. Boleh? Okay. Okay. Kejap, I jauhkan lagi I punya ni. Membantu lah. Mak kau jatuh ha? Suara Dr. Shah pula yang double. Really? Okay, I'm not sure lah apa isu dia sekarang. Okay. Hopefully okay lah Atau kalau anda ada isu dengan suara dekat Instagram ni, boleh berhijrah ke Facebook lah. Sebab dekat Facebook jauh lebih okay. Alright, tak apa. Semakin hancur. Okay, ada yang share kat sini, lepas bersalin baby akan dibuat hearing test. Anak saya lahir tahun 2018. So maybe baby yang baru-baru ni memang dia automatically akan buat juga. Dia part of the ni kan, procedure lah maksudnya. Betul tak? Betul. Okay, so moving on to the next question. Okay, pendengaran ni kan, hearing ni dia sama tak macam perkembangan lain? Maksudnya macam sebelum ni kan, kita orang ada buat live dengan speech therapist, dengan occupational therapist, and then adalah dia punya perkembangan ataupun milestone dia. Maksudnya macam speech, okay, at this age sepatutnya anak dah boleh sebut ni. Dan segi behavior pula anak sepatutnya dah boleh buat macam ni. So dari segi hearing pula, ada tak milestone yang ibu bapa boleh jadikan guideline untuk memastikan dia punya perkembangan hearing ni atau pendengaran anak ni berlaku dengan sihat? Atau mungkin macam bila dia notice anak dia, bila dia ada bunyi bising anak dia tak respond ke, anak dia tak react ke, itu apa ada tak guideline yang parents boleh guna? Okay, so kembali kepada Okay, so I hope this is better now. I think so. Yeah, I think so. Okay. Alright. So kembali kepada soalannya tadi, macam mana kita nak tahu ada tak like macam key tips kalau let's say nak tahu anak kita ni lambat ada masalah pendengaran ke macam mana kan. So kalau ikutkan balik, tadi Dr. Shah dah cakap kita punya pendengaran ni macam kita punya piano kan. Dia punya level tu dia So kita nak tahu kat mana anak kita ni ada masalah. So first, kalau dari segi pendengaran kita nak tengok dia boleh detect tak bunyi. So kalau dia cakap lagi earlier on lah kan, macam contohnya boleh tak dengar bunyi kita tutup pintu, boleh tak dengar bunyi kertas, boleh tak bunyi dengar kunci. So ini untuk baby tau, untuk tengok sound awareness, dia boleh detect tak. So that's the first thing yang kita boleh buat. Okay, so kalau anak kita macam baiknya anak kita ni baiknya anak kita tak ada, orang kata apa, tak nangis bila buka pintu, tutup pintu, tak nangis. Still double Itulah I pun macam tak faham lah apa yang berlaku dekat IG. Double dekat IG. Alamak, sangat. I keluar kejap IG. Is it me? I dah pakai iPad dan I pakai dua-dua dah ni. Okay, tak apalah Dr. double dan tak dengar suara. Dr. Shah punya suara tak dengar. Boleh tak you cakap, say something? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay tak suara Dr. Shah? I pakai dua headphone. Dia pakai dua headphone. Suara slow, kadang suara clear, kadang tak clear. Okay, sebenarnya I pun tak tahu macam mana, but okay, tak apalah. Should we just continue? Okay, apa tak apalah. Kata if you guys free, masuk Facebook
Facebook, Yes. Gigi, sebab rasa lebih senang kat situ. Siapa yang ada Facebook lah, siapa yang ada Facebook please join Facebook. Kalau tidak anda boleh, kalau tak ada Facebook anda boleh tengok dekat YouTube later. Habis live ni kita akan upload dalam YouTube. Boleh? Okay, I'm so sorry dekat Instagram sebab kita pun biasalah isu-isu teknikal macam ni sangat kalau nak entertain setiap isu dia jadi makan masa. Okay. So dah lah susah nak dapat Dr. Shah ni. Kan sekejap lagi sangat. nak kena bayar lebih lah apalah kan. Mengada lah sejak bila. Okay babe, moving on to the, you dah habis ke tadi tu? Belum. So tadi kita cakap pasal detection. So basically untuk anak yang baru lahir kita kena cuba tengoklah dia boleh detect tak bunyi. So kita nak tengok detect tu setakat nak buka pintu tutup pintu tu, kalau let's say itu saja kita punya marker tak cukup. Sebab tu mungkin mungkin loud sounds. So kita nak cuba macam tadilah cubalah tanya anak kita, dia ada reaction tak? Dia ada bertoleh tak? Itu satu. Tapi tu mungkin technical sikit. The other things that you can do, of course pergilah check buat hearing test. That's the best lah. But then next what you can do is actually tengok perkembangan pertuturan dan bahasa. Macam sebelum ni juga, kalau let's say you, I think mungkin sama dengan speech therapist, umur setahun mesti ada satu patah perkataan. Umur 2 tahun. Satu suku kata or one word? One word. One word, okay. So satu patah perkataan. So that means bila 2 tahun dia kena ada 2 patah perkataan dalam satu sentence. Nak mama, nak minum. Okay. Lepas tu kalau dah 3 tahun dah boleh ada 3 patah perkataan dalam satu sentence. Lepas tu bila 4 tahun dah boleh gaduh. So itulah kita punya perkembangan yang kita nak tengok anak kita. So kalau let's say umur setahun still tak ada satu patah perkataan, then you should be worried lah about anak you punya perkembangan. And the other thing also you nak tengok kalau anak you pelat. So kalau pelat tu kadang-kadang bukan sebab dia main-main tau. Mungkin sebab dia memang tak boleh dengar clear. Macam tu lah yang dia dengar. Dia pelat sebab macam tu lah dia dengar. Betul. Kan cakap rubbish in, rubbish out. Good information in, good information out. Okay. So basically kalau anak tu ada apa nama dia tadi? Pelat tu, so cepat-cepat buat ujian pendengaran. Cepat-cepat buat ujian pendengaran. So it's either of course masalah pendengaran ataupun masalah dia lah obviously speech lah. Okay. So basically the next thing you can also check kalau anak kita buka TV kuat-kuat. Dia seorang je nak pasang TV kuat-kuat. Macam you know itu something yang sangat obvious untuk anak kita dan juga kepada orang tua kita lah. Kalau dia pasang kuat-kuat dan mungkin kemungkinan besar dia ada masalah pendengaran. Kadang-kadang anak-anak, I tak tahulah, anak I umur lebih kurang 4 tahun, 5 tahun dia suka pasang TV kuat-kuat. Dia cakap pun suka menjerit. Tapi in most cases, cakap menjerit ni mungkin tak ada apa-apa. Tapi ada juga cases dia cakap kuat sebab dia tak dengar diri dia. Kan? So mungkin dia tak ada masalah pendengaran yang dekat cochlea tu. Mungkin dia tak ada masalah true hearing loss. Tapi dia mungkin ada masalah pertengahan telinga. Sebab apakah bila seseorang tu ataupun anak kita kena sesama, lepas tu nanti dia ada gang dekat dia punya pertengahan telinga tu, apa yang akan berlaku Izzah, dia obviously akan ada sedikit kehilangan pendengaran. Bila dia ada sedikit kehilangan pendengaran tu, input yang dia masuk tu pun tak cukup, betul tak? Walaupun mungkin dia sesama sekejap, tapi sebenarnya kalau let's say benda tu kita tak tengok, tak buat apa-apa, benda tu boleh jadi kronik dan boleh jadi lama. Okay? So basically bila benda tu berlaku, apa yang akan berlaku ialah anak kita info tak masuk dekat otak. So bila info tak masuk dekat otak dengan betul, otak kita pun lambat proses. Anak kita akan jadi lambat dalam auditory processing. Processing bunyi akan menjadi lambat untuk anak kita. So itu antara benda-benda yang kita boleh tengok lah. Macam cakap tadi, tengok dia punya apa nama dia, development of speech. 1 tahun 1, 2 tahun 2, 3 tahun 3,
4 tahun dah boleh nak kasi lah, boleh gaduh dah kan. Lepas tu seterusnya check lah dia boleh dengar tak bunyi-bunyi yang biasa dia, yang kita boleh dengar dia boleh tak dengar. Maksudnya dia boleh toleh tak, dia akan sedar tak. Right. Dan seterusnya macam cakap lah TV, and then dia menjerit tak. Tu semua adalah key points yang kita macam kenapa anak aku ni? Sebab anak tak semestinya ada masalah pendengaran yang kena masalah pendengaran teruk tu untuk ada masalah lah. Dia kalau let's say kita sesama yang hilang sekejap tu, itu pun boleh ada masalah pendengaran. And kalau kita biarkan lama-lama, itu yang dia start mengelamun. Itulah jadinya tak anak fokus. Tak dengar, punca tak fokus. Ini adalah benda paling common sekali yang berlaku dengan anak-anak kita. Bila kena sesama, flu, ada temporary hearing loss tak apa. Tapi kalau temporary hearing loss tu jadi permanent hearing loss ataupun prolonged hearing loss because of sesama, kat situlah berlakunya anak kita dilabelkan lambat, lampi lah, anak kita dilabelkan tak fokus lah, anak kita dilabelkan nakal, duduk belakang, mengelamun. Tapi sebenarnya dia malu nak cakap yang dia tak dengar. Ataupun dia tak sedar dia tak dengar. Dia pun tak sedar dia tak dengar. Yeah. Exactly. So basically those are the things yang kita kena monitor. So of course untuk saya sebagai seorang audiologist lagi terlebih peka lah. Tapi sebagai ibu bapa kita kena peka dengan all these things because benda tu lah mungkin penyebab anak-anak kita tak fokus dalam kelas dan dilabelkan macam-macam. Wow babe, I boleh relate most of the points yang you bagi tahu tadi lah. Contohnya macam buka TV kuat-kuat. So I adalah orang yang macam masa kecil dulu I selalu macam kuatnya buka TV macam tu. Padahal I rasa macam kuat ke macam tu. Dan bila orang cakap kau ni tak boleh cakap slow-slow sikit ke, tak boleh relax sikit ke bila bercakap tu, and then bila gelak tu kuat sangat. Padahal because I cannot hear myself. So itu sebenarnya kalau orang tak ada awareness tentang tu, especially parents lah. Kalau parents rasa benda tu satu benda yang annoying atau ada masalah behavior, silaplah dekat situ before you pergi buat hearing check kan. Betul. Dan bila pengalaman I sebagai budak sekolah pula, bila dah masuk kelas, buat ni pula beli motor. Okay, bila dalam kelas, I punya isu sama macam budak-budak rabun. Maksudnya budak rabun, dia akan macam mengelamun kan. Biasa rabun lah lebih cepat orang detect daripada hearing impact ni. Tapi kita orang sama, kita orang macam tak seronok. Bila cikgu tu ni explain something, kita macam mengantuk, kita macam apa ni tak bestnya, macam tak tertarik langsung dengan apa benda yang cikgu tu sampaikan. Rupanya sebab kita orang tak dapat, macam I tak dapat dengar sepenuhnya. Dan macam orang yang rabun pula, mereka tak dapat melihat sepenuhnya. Betul. So itulah, betul lah apa yang you cakap tadi. Apa pun yang kita nampak dekat anak mungkin ada something wrong ke, please buat dulu hearing test tu. Ada ke tak ada masalah tu, at least kita tahu. Betul tak? Betul. So basically sebelum kita nak menghukum anak kita kan, sebelum kita nak cakap anak kita ada apa kan, sebaik-baiknya kita kena assess dulu. Buatlah ujian pendengaran dulu sebelum kita judge anak kita ni ada apapun lah, autism ke, apa ke. Buat dulu ujian pendengaran sebab selalunya kita kena check lah pintu gate tu, telinga tu actually berfungsi ke tidak. Exactly, betul. Pintu gate tu, window tu nak masuk dalam otak, telinga tu pun tertutup macam mana. Betul. Okay. I mungkin nak baca satu komen ni daripada Afifah Jalil ni. Anak saya lahir tahun 2016. Seminggu lepas dia lahir dia demam panas and then admitted dekat ward. Lepas tu masa discharge doktor buat appointment untuk hearing test. Okay, result okay. Masa anak tu 3 tahun, doktor diagnose anak dia speech delay pula. So ada kena mengena tak dengan kejadian demam panas tu? What do you think? Okay, kalau demam panas ni dia ada macam-macam, of course lah bila demam ni, bila panas, macam-macam efek dia boleh berlaku dekat bahagian otak anak kita. So obviously lagi muda anak kita, masa dia demam tu, dia punya efek dia of course lagi teruk lah. Tapi then again, I'm not a pediatrician, but from my experience, kalau anak tu ada demam,
kita first kali nak buat ialah ujian pendengaran. Kalau masalah pendengaran tak ada masalah, kalau tak ada masalah pendengaran, so that means there's no hearing loss kan? So Alhamdulillah. But kalau let's say speech delay, then you kena assess lagi. Then is it because of that dia ada, berlakunya efek dekat mana-mana part of the brain yang menyebabkan anak kita lambat bertutur. Yang itu definitely kena check dengan speech therapist. Sebab speech therapist akan assess ataupun developmental pediatrician tu sendiri boleh check kenapa. Tapi kaitan dia memang ada kalau let's say demam dengan masalah pendengaran. Memang boleh ada. So macam ada kes yang saya jumpa, dia demam umur 2 tahun kot rasa tu. Dia demam 2 tahun, lepas tu dia hilang semua pendengaran dia. So unfortunately dia kena pakai cochlear implant untuk mendengar. So memang sebab tu kita kena jaga anak kita punya, bila demam tu tak boleh main-main lah. Bila anak kita demam, kita kena make sure anak kita cepat-cepat sembuh lah, ataupun kena kurangkan dia punya temperature tu, because the temperature tu yang akan kacau the brain punya mechanism, brain punya the enzymes, basically the brain function lah, definitely. So dia boleh attack kat mana-mana pun in terms of development issues. Wow, okay. Ramai yang tanya klinik doktor dekat mana. Dekat IG pun tadi ada yang tanya klinik doktor dekat mana. Ada banyak klinik doktor ni, ada banyak satu Malaysia. Kita ada 7 branch. Basically I memang ada kat mana-mana bila diperlukan. Tapi oleh sebab MCO ni kita taklah macam berjalan sangat. Tapi kalau let's say kat Lembah Kelang, kita ada dekat Taman Tun, Shah Alam, ada dekat Alostar, Sungai Petani, BM Bukit Mentajam, Johor dengan Kelantan. Okay. My team ada letak dia punya link dekat situ. So siapa yang dekat Facebook boleh klik lah link eartistic dekat situ, and you can check out dekat mana branch ke atau nak berhubung dengan Dr. Shah ke macam mana ke. Alright, boleh. Next. Ini pun ramai juga yang tanya tadi tentang punca. Apa faktor yang menyebabkan ni? Macam ni kan, Ewin Kaisara ni kan, redung di hidung ada kaitan tak? Anak tak dengar dengan jelas dan tak fokus. Jadi apa sebenarnya antara punca? Mungkin genetik pun ia juga ke? Betul. Atau kan ada sekarang trend orang pasang anak masa baby untuk bagi dia tidur lama sikit, mungkin pasang white noise ataupun bacaan ayat Quran 24 jam non-stop. Adakah itu pun ada kesan ke? Macam mana ke? Silakan. Interesting. I tak terfikir pasal benda tu. I mean, because kita seronok kan, baca Quran is amazing and whatnot. Tapi let me share, I will share with you guys balik anatomi pendengaran, okay? Okay. Kat mana anak kita boleh ada masalah pendengaran? So, diorang boleh ada masalah pendengaran kat sini, dekat sini, dekat sini. Mana-mana boleh. Wow, okay. So, kalau anak kita ada earwax, of course dia akan ada masalah pendengaran. Sebab gate tu tertutup tak? Tapi dia tak digalakkan untuk mengorek telinga pula. Ya betul. Kalau boleh kita jangan first repeat that sentence. Jangan korek telinga anak kita ataupun kita. Jangan korek telinga ya, jangan. Kita tak boleh korek telinga. Reason, explain. Okay, kenapa kita tak boleh korek telinga? Sebab bila kita korek telinga, apa yang berlaku ialah kita tolak lagi wax tu ke dalam. Unless you ada otoscope, dan tak apa. Kalau you tak ada otoscope, janganlah pandai-pandai korek telinga anak kita. Okay? Otoscope tu boleh didapati di Shopee ke? Taklah, I mean, I tak pernah tengok pula kat Shopee. Tak. Because you mention otoscope. Dah semua orang pula otoscope. Aku nak cari otoscope kat mana? Otoscope ni basically audiologist lah yang pakai dengan ENT. So kesimpulannya kita tak nampak apa kita buat. Therefore janganlah buat apa-apa, dan kita tak tahu kalau kita pakai pengorek telinga tu ada bakteria. Sebab kalau pengorek telinga tu ada bakteria, kita sendiri yang introduce bakteria kepada anak kita punya telinga. Dan bila dah kenanya infection, dia akan berlaku berulang-ulang kali. Di situlah berlakunya kita ada masalah pendengaran di bahagian luar telinga. Di bahagian luar telinga. Okay. Wow. Okay. So tu first.
Nombor 2, kalau anak tadi cakap pasal resdung kan, anak kita resdung ataupun anak kita kena flu. Okay. So kat situ lah berlakunya mungkin kat tengah-tengah ni dia ada fluid. Ini yang kata you tak payah dilahirkan dengan masalah pendengaran. Tapi you mungkin ada recurrent ear infection. So you mungkin ada masalah pendengaran dekat bahagian ni. Sort that out. Sebab kalau tak sort out, takut kena auditory processing disorder. Maksudnya kena rawat lah flu, resdung apa semua tu. Ya betul. Kalau correct. So tu kena rawat lah. Lepas tu tadi ada orang tanya dekat Instagram, jadi apa cara nak bersihkan telinga anak kita? Okay, sebaik-baiknya sebelum kita lupa soalan ni, sebaik-baiknya biarlah rerambut di luar telinga tu keluarkan tahi telinga tu sendiri. So kita bersihkan dekat bahagian luar telinga je. Tapi kalau let's say menggunakan apa? Tak apa, you boleh guna, dia macam menggunakan guna tisu boleh, guna kain boleh. Cotton bud tu okey lah, cotton bud. Okay. Jangan pakai cotton bud tu tidak dibenarkan ya, tuan-tuan dan puan-puan. You should repeat lah benda tu because you know benda tu dah macam kebiasaan yang normal. So basically kalau boleh jangan pakai cotton bud. No cotton buds guys. No cotton buds. Okay. Pakai kain yang bersih. Kita bersihkan luar telinga tu sebab dalam bahagian luar telinga ni dia ada rambut yang akan keluarkan wax tu. Tetapi ada juga tetapi macam sebenarnya kenapa Allah I think kenapa dalam wuduk ada basuh telinga is to actually clear out the wax yang keluar. Itu I fikir secara logik lah ya. Okay, so tapi itulah saya call Ustazah, minta maaf kalau salah. Tapi basically I just take that as a good way of cleaning lah. The other thing is that sometimes anak-anak kita ni wax dia keras. Kalau wax dia keras, kita gunakan virgin olive oil. Virgin olive oil tu dia akan serap, dia natural, dia ada vitamin E yang tinggi, dropkan satu titik, nanti dia akan lembutkan wax tu, nanti dia keluar sendiri. Okay, ini boleh pakai untuk semua umur ya. So itu bahagian luar telinga, bahagian tengah telinga. Now finally bahagian dalam telinga. Dalam telinga kita ni ada organ pendengaran dan juga organ keseimbangan badan. Tak payah cakap keseimbangan badan, ni cakap pendengaran je. So yang snail shape ni, kat sinilah rambut telinga yang ada. So ada tadi you cakap pasal genetik. Ada yang dilahirkan memang ada masalah pendengaran. So yang genetik tu lah normally akan hilang pendengaran dia dalam ni lah. Let me see if I can show you guys. So hair cell itu nanti kita tunjuk Sekarang ni I tunjuk, mana aku tunjuk ni? Astaghfirullahalazim. Rambut telinga. Ini rupa rambut telinga yang sihat. Ini rupa rambut telinga yang dah nak mati. So basically dia disusun macam tadi I cakap. So kalau rambut yang dekat bahagian tak ada, dan you tak dengar lah benda-benda perkataan macam so macam contohnya English kan banyak pakai s kan. So where's your house? You dengar where your house? Okay. So itu sebabnya penting kita kena make sure pendengaran anak kita yang dekat bahagian dalam telinga ni, kita tahu status dia untuk setiap frekuensi. So apa masalah dia? Boleh berlaku demam panas, yang teruk sampai dia kena labyrinthitis, ataupun dilahirkan masalah pendengaran, ataupun dia actually mostly infection, genetik. Tu most cases lah untuk the cochlea lah penyebab. Dan satu lagi bahagian dekat bahagian otak. Bahagian otak tu selalunya kalau tak ada masalah, macam tak ada brain issues lah, dan tak ada masalah lah. If input dekat brain tu, dia kena dapat input tu sentiasa. Sebab tu kata kalau pertengahan telinga ni ada masalah, you tak resolve, anak kita akan ada processing issues. So itulah penyebab-penyebab masalah pendengaran. Banyak sebab sebenarnya. Tadi you ada cakap pasal hair cell tu kan? Rambut tu kan? Lepas tu you cakap kalau hilang satu, apa yang menyebabkan hilang tu? Itulah. Okay, so
dia boleh hilang, tadi dia cakap infection, Makan. demam. Bohong lah. Infection. Okay. Lepas tu mungkin dia dilahirkan tak ada hair cells tu, perkembangan hair cells tu. Hmm. Tapi yang paling sekarang ni yang kita kena jaga ialah penggunaan headphones yang berleluasa. Make sure jangan bagi Itu pun anak boleh. dengar over. Actually telinga hair cells kita ni wear and tear. So bila dia let's say terover bergerak, tadi I tunjuk korang macam mana hair cell tu menari. Macam ni lah rupa dia. Kalau dia kalau hair cells tu bergerak terlebih laju, terlebih kuat, dia akan mati. Okay, so I tunjuk inilah pergerakan dia. Korang mungkin tak boleh dengar muzik kot. Saya tunjuk korang. Okay, Ni rupa dia. Sekejap kenapa tak ada? Okay. Oh, okay. So, dia bergerak macam tu. So, lagi kuat bunyi yang kita dengar, lagi cepat dia bergerak, lagi cepat dia mati. Dan once dia mati, gone. Once dia mati, tiada kembali. Wow, macam lagu je. Okay, boleh buat lagu baru lepas ni. So, wow, okay, faham. So hair cells tu memang kalau tak ada, there's nothing much you can do because dia tak ada apa-apa yang boleh menghidupkan balik. So kalau tak ada hair cells tu, jawapan dia adalah antara hearing aids ataupun cochlear. Okay. I rasa you belum jawab lagi soalan I, atau mungkin you dah jawab tapi you belum jawab secara detail tentang penggunaan white noise. Okay, yes, white noise. Pendedahan sound exposure atau daripada TV ke atau bacaan Al-Quran dan sebagainya yang berterusan. Okay, sorry, lambat lah. Okay, so basically penggunaan, kita ni kita patut enjoy life, kita patut enjoy life, kita patut dengar sebab kita memang diberikan pendengaran. Tetapi kita ada satu level yang dikatakan level dangerous decibel. Dangerous decibel. Yes, so sebenarnya kalau anda rajin kalau anak anda banyak pergi kelas menari, ada banyak pergi kelas yang menggunakan bunyi yang music. So kalau boleh, ataupun in fact tak payah pergi jauh, kita pergi kelas agama yang memang pakai stereo. Okay, kalau dia melebihi 80 decibel, itu adalah orang kata dangerous decibel. Okay, and kalau dangerous decibel ni you tak boleh, dia makin tinggi dia punya decibel, makin kurang masa kita boleh spend. So kalau boleh, kalau yang ada rajin pakai all those baby punya pillow yang ada bunyi ataupun white noise, make sure level dia ialah below 80 decibel. So pendengaran kita ni tak pernah tidur tau. Yes. So dia memang sentiasa bergerak. So kalau let's say kita ada family history yang ada masalah pendengaran, kalau boleh janganlah overuse you punya pendengaran. Kalau boleh tidur tu biarlah. Kalau boleh tidur tu tidurlah. Kalau boleh tidur. Biar senyap. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Kalau kalau anak tu memang senang tidur pakai white noise, mungkin awal-awal je you pakai. Lepas tu you tutup. Okay. Kalau nak dengar Quran pun okay. Tapi make sure jangan lebih daripada dangerous decibel iaitu 80 dB. Ya, sebenarnya Dr. Shah dia pernah suruh I install sound meter kan dalam phone. Sound level meter. Sound level meter. Yes. Betul. Please install lah. Try install. So 80 dB equals to 8 hours. 85 dB equals to 4 hours. 90 dB equals to lesser and lesser. Contoh 80 decibel. Okay, macam kita bercakap ialah 60 tau. Kita menjerit dah 80. So mak yang kuat menjerit tu? Kalau lama-lama masalah. 2 jam je. So tak payah pergi jauh tau. Kita punya washing machine pun kuat. Washing machine kita tu pun lebih kurang 90 dB. Actually more. I'm not sure sekarang. I cannot remember on top of my head. But kesimpulannya, any kind of sound yang kita bagi anak kita dengar, make sure dia dengar sama 80 dB je. So kalau boleh beli headphones untuk anak-anak kita yang sekolah online ni, pakai limiting headphones. Limiting headphone Yes, you boleh beli dekat Smeagol's ada. Actually banyak je kat tempat yang ada.
Limiting Boleh cari limiting headphones. Limiting headphones lah yang memang dia limit dekat 80 dB. Oh, okay. Wow, I baru tahu benda ni. Ya, so kalau nak shopping kat Shopee tu jangan main hantam je ambil yang murah Betul, kalau boleh jagalah pendengaran sebab pendengaran kita ni aset kita. Yes. Dan aset nak dia pakai ada satu je. sampai bila-bila. Yes, betul. Betul. So boleh jadilah, ada ke term overstimulated untuk hearing ni? Adalah kan bila you cakap overuse tadi? Yeah, basically anything that you use above 80 decibel, you akan overuse it already. So kalau boleh, anything less than that will be fine. Ramai tau, I dengar ibu bapa yang cakap biarlah anak tu tidur, sebab I pernah tanya diorang kenapa biarkan TV on bila anak tidur, especially baby kan, biar dia senang tidur waktu bunyi bising. Kadang-kadang dia biar je budak tu tidur TV on and then ataupun dekat kawasan yang memang bising dan sebagainya, so supaya budak tu biasa bising. I don't think it's a problem. I don't think it's a problem. But the only problem if it's above 80 dB. So mana-manalah yang sesuai untuk anak kita. Sebab macam contohnya orang yang ada masalah pendengaran akan ada masalah berdesing. So kadang-kadang orang-orang ni pun susah nak tidur. So kita akan encourage pakai white noise tu. Tapi sebaik-baiknya hanya awalan tidur saja. So sebab tu kita ada sistem yang mungkin pasang 3 jam je atau pasang 30 minit je. Tengoklah kemampuan masing-masing. Tapi lagi lama, lagi stimulating lah dia punya hair cells tu. That means you still using it, right? So you akan ada masalah pendengaran, tengoklah awal sikit ke daripada orang lain. Itu je lah. So kunci dia adalah 80 dB tadi lah. Yes, so the kunci is 80 dB and kalau boleh nak time rest tu biarlah anak kita rest. Ada tak maksudnya during pregnancy tu, sebab hearing kan dia develop daripada dalam perut lagi. So ada tak mungkin lifestyle mak tu sendiri ke atau waktu pregnant suka pergi karaoke ke apa ke possible tak untuk dia damage hearing of the anak. Okay, sefaham I did a lot of reading masa I pregnant dulu. But then dia yang kalau boleh jangan lebih daripada probably I think about 100 dB rasanya because it's vibration. Bunyi ni vibration. So dia basically dalam perut kan dia bergelombang kan. Yeah, I mean samalah gelombang, cuma dia from one medium to another. So dia tak adalah sampai 80 dB tu akan kacau dia, tapi dia I think lebih sikit rasanya if I'm not mistaken, boleh mengganggu anak kita. Tapi dia taklah ganggu sampai hair cells tu mati. Tapi kalau hari-hari contohnya mak dia setengah mak mungkin duduk dekat kawasan construction kan, so mungkin akan ada efek kepada anak dia. Tapi more kepada I think more efek dia berbeza sikit lah sefaham I. Dia takkan bunuh hair cells tu, tapi dia akan kacau mood anak tu. Dia dah masuk dalam dunia lain sikit lah. But the gelombang tu still tak berapa sihat untuk anak kita. Wow. Dengar tu mak-mak mengandung. Tentap. Walaupun tak mengandung tapi macam terfikir balik. Kan? Okay. Nombor tu maybe? Tiba-tiba. Baik. Okay, you dah jawab dah soalan yang pasal earphone apa semua. So sekarang ni kan lepas raya ni kan sekolah tutup balik. So anak-anak kita akan belajar melalui PGPR balik, online balik. Lepas tu raya ni of course lah kita banyak video call family dan sebagainya kan. So dan main online game. Kadang itu je lah cara anak-anak kita sekarang nak berhibur, nak connected to one another kan. So kita banyak guna ni lah, banyak guna headphone. So cari headphone yang selamat. Tadi Dr. Shah sebut limiting headphone 80 dB sahaja. Dan macam mana you nak tahu sound tu selamat ke tak selamat, you have to install apps sound level meter. Sound level meter, correct. Betul. So kalau boleh dua benda lah penting untuk penjagaan pendengaran anak kita dan diri kita di waktu orang kata work from home or school from home ni. Make sure headphones korang mesti ada limiting factor. Take a rest from headphones. Mesti ada masa rest, at least 2 jam rest ataupun 3 jam rest because telinga kita ni orang kata bila dia terlampau banyak kali moving,
takutlah dia kan wear and tear kan. So mungkin masa tu hari tu you tak sihat sikit. So hari tu lah you mungkin akan bunuh sedikit hair cells you. Kan, so kita kena jaga benda tu. So ini orang kata jaga lebih terperinci lah. So kalau boleh take a rest. Your ears have to have a rest supaya apa yang hidup akan terus hidup. Macam cakap tadi, limiting factor headphones are very important, and then of course kalau boleh download sound level meter, download sound level meter. Bukan cakap pasal kita pakai headphones je, you know like babies have a lot of toys yang ada sound. Yang battery operated especially? Yeah, especially yang datang daripada China. Bukanlah nak kutuk buatan China. Tak, tapi kalau you tengok generally, dia tak ada limiting factor, dia memang pakai blast je. Dan dia tak boleh volume down. Volume down dia volume pun control. Gila. Betul, sangat-sangat betul. Again, bukan saya nak kutuk mana-mana pihak. Saya cuma cakap jaga-jaga. Yang itu yang paling penting. Kalau kita rasa kuat, that means benda tu kuat. It's not good for anak kita. Sebab budak-budak dia suka ambil barang letak kat telinga. Exactly. Betul tak? Betul. So itu yang kita kena jaga. Lepas tu the other thing is that macam mana kita nak tahu headphones seseorang tu kuat? Kalau you duduk tepi dia, sebab dulu I kat UK. Exactly. Dulu I kat UK, I rajin. Like, kita semua naik tube, lepas tu pakai headphones kan. So one of the things yang kita belajar ialah ataupun nak tahu anak kita ni ataupun kita pakai headphones tu lebih kuat. Kalau kita boleh dengar music orang tepi tu, basically I akan cakap, this is my car, next time you come and see me when you cannot hear, okay? Basically itulah key dia lah. So sama juga dengan kereta. Kalau kereta kita pasang music sampai luar pun dengar. So kita sendiri membuatkan anak kita ada masalah pendengaran ataupun diri kita lah. Kadang-kadang bila kita pergi karaoke ke atau dekat kenduri yang ada music, lagu-lagu dan sebagainya kan. Duduk pula tepi speaker tu. So berhati-hatilah benda-benda tu kan. Jantung pun boleh kan, jantung kita pun boleh ni tau bila bunyi terlalu kuat. Betul. So antara benda yang orang suka buat bila kita pergi Zumba. Bila kita Zumba ataupun pergi exercise, music sure kuat gila. Yes. Sebab dia memang nak naikkan kita punya pump. Betul. Tapi sebenarnya yang itu bagus, kita kurus, telinga ada problem. So again dalam hidup ni kan dalam hidup kita kena cari keseimbangan. So betul. Nak fikir sedap je, rosak. Choose which is more important. Yes. Exactly. Kan? But of course hearing is more important. Betul. Okay, last question lah. Last question. Ada tak maybe you boleh suggest beberapa aktiviti atau tips yang parents boleh amalkan kat rumah untuk memelihara pendengaran anak ataupun untuk merangsang fokus anak dalam belajar? Okay, so basically ada banyak tips yang I boleh bagi hari ni, and kalau let's say semua yang tadi tu tak dengar, ingat yang ni je. Okay. So sekali sama juga dengan the fact that COVID-19 is quite rampant now, and banyak kanak-kanak lebih the new strains are more susceptible to children. Betul. Kalau boleh kita nak elakkan anak kita dan diri kita kena COVID-19 lah kalau boleh, sebab efek dia memang ada efek on hearing impairment. Really? Yes. So again, sila hari bulan you terkena lah kan. Tapi na'udzubillah, apa yang kita boleh buat, of course first sekali tingkatkan immune system kita. Sebab itulah kita orang ada olah-oli sekarang, kita ada children's immune booster. Boleh tunjuk dekat sikit. So ini kita punya macam mana ni, kejap Allah. Macam ni tuan-tuan, kita jangan tepek kat muka, masuk mulut saja, boleh chew. Dia coklat. Coklat. So sebab actually I buat ni sebab anak I susah nak makan vitamin C. So I buat lah ni, tapi dia basically natural product lah. So point dia kat sini ialah first you increasekan immune system anak you. Of course this is apt with whatever that's happening right now. So increase immune system, avoid infections, avoid all those things yang boleh bagi anak kita tak sihat. Okay, viral infection lah, sebab viral infection can cause hearing impairment. Okay. Alright, next is to obviously assess kalau bunyi. Kalau bunyi, if it's too loud, let's say TV, turn it down. Okay. Perlahankan, jangan kuat sangat.
Turn it down. Perlahankan bunyi yang bising. Mhm. Sebab music ni best. Bila music best, Yes. kita tak tengok benda tu sebagai bunyi yang it's not noise. Dia bukan noise bahasa Melayu apa? Dia bising. Bukan bising, dia adalah bunyi bass. Lagi-lagi betul. kalau dengar Cocomelon, ambil kau. Semua mengelenyar budak-budak kecil. Basically, kena Betul. make sure turn it down, okay? Turn it down. So, that's number 2. Nombor 3, kalau kita tak boleh turn it down, kita kena run away from the place lah. So, kalau contohnya kita duduk kat tepi rumah yang bising, tengah buat construction, usahalah untuk jauhkan diri daripada bunyi bising tu. Okay? So, pakai earplug ke apa? Okay. Tadi nombor 3 Aku dah confused lah. So seterusnya ialah pakailah headphone, pakai earplugs ataupun macam ear muff. Ear muff. Kalau zaman dulu kita banyak bawa anak, kita suka pergi tengok F1. F1 is so loud. Lagi kita kena make sure kita jaga anak-anak punya pendengaran. Okay? So itu boleh membuatkan orang hilang pendengaran. So basically dah cakap pasal immune system, kita dah cakap pasal turn it down, perlahankan bunyi, kita dah cakap lari daripada situasi. Nombor 4 kita dah cakap pasal pakai ear muff ataupun earplugs. Kan? Okay. Okay, seterusnya ialah buat ujian pendengaran. Ujian pendengaran sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. So kalau boleh, kalau tak dapat buat newborn screening, buat newborn screening dekat tempat luar. Seterusnya kalau let's say lagi nak kancong macam saya sebab saya audiologist kan. So kita kalau boleh buatlah ujian pendengaran umur 3 tahun, 5 tahun. Basically sebelum masuk nursery, sebelum masuk darjah 1, sebelum exam. Supaya kita make sure anak kita boleh dengar ujian-ujian sebelum exam. Ni orang kata kalau betul-betul nak confirmkan lah kan. Sebab ujian lisan tu sangat penting. Betul. Okay, dan finally. Apa finally? I rasa dah buat semua kot. Okay. Sekejap. Kenapa kau hilang kat IG? Rasis. Aku tak tahu. I think yang hilang. Okay. Internet ku. Okay. So basically itulah tips-tips untuk menjaga pendengaran anak. Nak ulang lagi sekali. Okay. Sekejap. Okay, thank you so much. Boleh tak you accept dekat IG? Okay, sekejap. I tak tahu aperture IG aku ni. Aperture. Sebentar ya. Aperture. Hello IG. Kalau tak boleh tak boleh. Ada. Kejut. Okay, kalau anda nak tahu, anda yang sedang menonton ni, kalau anda nak tahu, sebenarnya Dr. Shah lah sendiri juga yang buat hearing test dekat saya dan anak saya. Dan ramailah keluarga saya juga. So if you are kalau anda sedang mencari-cari kat mana tempat untuk buat hearing test, boleh pergi dekat center Dr. Shah sendiri, ada 7 cawangan kan. So ada link dia dekat komen, dekat bahagian komen tim saya dah letak link eartistic dekat situ. So you can check it out untuk set appointment ke macam mana. Ada apa-apa ni ke babe? Special promo ke? Boleh. I boleh buat sekarang juga press promo. Okay, I think kalau you guys yang daripada yang attend hari ni, apa nama dia, untuk sesi Puan Adlin Rajiah ni, you just bagi nama Puan Adlin Rajiah kepada center, kita akan bagi 20% off. Wow. Serius lah? I nak pergi sekali lagi lah. Yalah, I manja-manja lah dengan you. Okay. Oh my god, thank you so much Dr. Shah, 20% off tu. Okay, so you guys boleh set appointment cepat-cepat. Kalau 20% off orang untuk semua, okay? Untuk kalau nak sekolah boleh, kalau you nak pergi kita orang punya untuk semua produk. Untuk semualah kita punya life cycle pun boleh. So basically bila kita cakap audiology ni, kita cover
assessment, rehab dan juga continuous rehab lah, macam contohnya oral rehabilitation, anak kena sentiasa mendengar untuk belajar bercakap kan. So kita ada material education juga. So basically dekat ETSIC kita cover semualah, termasuk vestibular disorder, vertigo dan juga tinnitus. Wow. Tapi dia punya keyword ialah adil rajiah ya. Kau memang saja je ke? Okay. Itulah valid sampai Mei. Okay, kalau let's say macam orang yang cawangan autistic tu tak ada dekat negeri dia, macam mana? You boleh keluarkan surat ke? Untuk dia boleh. buat assessment of course. dekat center? Boleh? Boleh kalau dia betul-betul ada masalah. So contohnya patient yang ada masalah vertigo sebab tak banyak tempat boleh jumpa untuk rawat vertigo. So kita akan keluarkan surat untuk mereka merentas negeri untuk jumpa tim specialist kita lah yang buat vertigo. Okay. So hearing pun boleh, basically janji untuk medical usage lah. Alright. Ada soalan kat sini. Ninur Zahira, kalau pasang white noise selama mana paling max? Ada anak dah 2 bulan lebih high demand. Selalu pasang white noise ayat Al-Quran masa nak tidur. Adakah efek dia punya hearing? Kadang-kadang pasang kuat sangat sebab nak lawan suara dia. Okay, komen you. Okay, menjawab balik soalan comel lah. Okay, biasalah anak-anak kita kan. Betul, anak-anak kita ni ialah lain anak lain, and then anak-anak kita ni ada cara untuk diorang nak menenangkan kita juga supaya dia tidur dan kita boleh tenang. Tapi bila kita cakap pasal bunyi ni, macam saya cakap tadi, kalau boleh jangan pasang kuat sangat, kalau boleh make sure jangan lebih daripada 80 desibel. Suara anak tu lebih tak apa, jangan bunyi tu lebih. Betul. Lepas tu jangan lama sangat lah kalau boleh, sebabnya kita nak bagi, tak nak ada auditory fatigue kita tak nak kita tak nak hair cells tu sentiasa bergerak. So kalau boleh bagilah dia dengar just enough sampai dia tidur, lepas tu tutup. I ada satu soalan cepumas lah. Let's say kalau macam ada parents yang tak nak dengar cakap you ni, apa kesan dia? Sorry ulang balik, ada anak? Ada apa? Ada parents tak nak dengar cakap you. Tak nak dengar cakap you, yang you cakap ni 80 desibel lah, apa benda whatsoever not ni, limit dia apa semua tak nak jaga, apa kesan dia? Ada tak kesan yang mungkin anak boleh lost dia punya hearing terus ke? Basically you membantu anak you ada proses penuaan yang cepat. Betul? Tak, I'm not joking. So basically this is ayat itu. Sorry. You membantu anak you tu dengan cepat Ya betul. So ni rupa hair cells yang sihat, ini rupa hair cells yang rosak. Sekejap. Wow. Okay. Nampak tak? So basically kita nak anak kita boleh mendengar selama mungkin. Sebab mendengar itu nikmat. Kita nak meninggal pun kalau boleh, kalau kita tak ingat 2 kali masyadah, kita nak ada orang ingatkan kita supaya kita boleh dengar. So sorry. Boleh tweet. Tapi ini betul-betul daripada hati I. Share kepada semua orang. Sangat penting. Pendengaran tu sangat-sangat penting, dan pendengaran itulah menyebabkan orang tu sedih, happy, boleh bertutur dengan family, boleh dengar anak menangis, boleh dengar danger sounds daripada kereta dan sebagainya. So sangat penting kita jaga pendengaran anak kita. Yeah, exactly. Betul. Thank you so much Dr. Shah. Okay, ni anak saya tadi di sekolah tertidur, kawan dia jerit, dia terkejut, menangis dan badan dia jadi panas. Dia macam lemah pula. Okay. Macam mana kesan pula kalau macam yang dengar lepas tu terkejut tu? Itu memang definitely semangat. Basically dia terkejut kan, so of course dia akan kacau kita punya sistem the whole neurophysiological model kita lah. Maksudnya dia akan kacau kita punya limbic system, perasaan kita. Kadang-kadang bila kita punya perasaan terkejut tu kan, dia kacau kita punya ekosistem satu badan. So obviously bunyi sangat-sangat related kepada mood kita. Kalau kita tengok neurophysiological model, apa yang kita dengar mempengaruhi apa kita punya perasaan dan apa kita punya fiziologi badan. So contohnya kita tak suka sesuatu, apa yang berlaku ialah hati kita akan berdebar. Kita gaduh. I dengar suara you gaduh dengan I, lepas tu hati I akan berdebar, tangan I akan sweating,
kan? Lepas tu kalau let's say you dengar lagi orang tu bercakap, you akan continue akan heart palpitate and sweating. So bila you ada benda tu berlaku berulang-ulang, dia jadi vicious cycle. So untuk adults in general. Tapi kalau untuk budak-budak, kalau benda tu macam mengejutkan, dia terkejut, dia confirm akan terus kacau semua ekosistem dia. Sebab benda tu benda baru untuk dia. Dia first time orang menjerit kat dia. Terkejut kot. So bila terkejut, dia akan terus mungkin akan demam, akan dan sebagainya. Tapi kalau berlaku lagi sekali, dia dah tak ada demam dah lah. Sebab dia dah belajar bunyi tu apa, kan? Kalau kawan ni memang hobi dia menjerit. So kalau dia jerit lepas ni, I tak takut. So it's a cycle lah, the vicious cycle tu. So kita kata bunyi mempengaruhi kita punya mood. Kalau bunyi Quran buat kita happy, happy lah kita. Kalau let's say bunyi siren macam tadi, kan? Kalau you tahu macam like, shit man, bunyi apa ni? Siapa ni? Rumah mana ni? Terbakar. Contoh nak masuk. But those are the things that affect our mood. Sebab tu pentingnya pendengaran yang sihat. Exactly. Wow. Very good session hari ni. I pun banyak belajar tau. Macam walaupun dah lama kawan tapi macam banyak lagi je aku tak tahu ni. Tak apa. I rasa ada simpan lagi. Kena jemput lagi lah. InsyaAllah boleh. Okay, thank you so much babe. Ini pun dah lebih daripada 1 jam kita live sama. Thank you so much Dr. Shah. Kepada yang anda yang kepada anda yang nak tahu lebih lagi, nak mungkin nak ada private consultation dengan Dr. Shasta sendiri, please follow lah Eartastic punya Facebook dan Dr. Shah pun ada IG dan sebagainya. So boleh follow Dr. Shah dekat sana dan boleh contact Dr. Shah untuk dapatkan apa nama ni, jap. Kita dapatkan mana aku ni? Untuk dapatkan nasihat lah ataupun assessment, consultation dan sebagainya. Alright, thank you so much. InsyaAllah kita akan jemput lagi Dr. Shah pada episod akan datang. Dan jangan lupa untuk join Parenting Bedah esok dan minggu-minggu akan datang. Selamat berbuka puasa semua, Dr. Shah. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Walaupun dah buka. Alright. Thank you guys for watching sampai habis, daripada mula sampai habis ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.